Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Sihat Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat? Allah, sihat Alhamdulillah alhamdulillah. gini lah kita. Macam mana sihat tak? Sihat alhamdulillah Ustaz. Baru habis tarawih Ha? Ustaz. Baru habis tarawih. Baru habis terawih. Tak habis Oh. terawih tu melompat masuk dalam Allahu akbar. puasa. InsyaAllah. Ah, Nak okey. samakan dia Fatanah lah. Lagu-lagu mana nak buat tu. Kita serah pada penganjur lah insyaAllah. Sila. Insya-Allah. Sebelum tu Ustaz, Ustaz maklum kan? Rasa Ustaz maklum live ni sejam je Ustaz kan? Live Ah, IG ni sejam je. ah, Jadi itulah takut sebelum maksudnya tadi kita start 11 suku, 10 suku. terus Jadi kalau kita nak lambat sikit, mungkin kita habis awal, contoh kita habis pukul 11.10, lepas tu kita sambung sikit, lepas tu terus tutup lah. Boleh Ustaz? Maksudnya kita 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 habis awal lah. kita santai-santai sudah lah. Kita santai-santai habis sebelum pukul 11 lah. Orang nak InsyaAllah boleh. tidur lah. Kita Oh, buat sebelah. sekejap-sekejap sudah. Orang nak InsyaAllah rehat insyaAllah. pula. Penguncian mulai Allah pula. insya. Allah Sabar. Akbar. InsyaAllah insyaAllah Ustaz. InsyaAllah Dah boleh start Ustaz? Gini satu lagi kalau sebab anggaran sebelum pukul 11 lah insyaAllah kita habis. Okey, insyaAllah. Maknanya Okey. kalau sempat kita tengoklah beberapa soalan tu. Kalau tak sempat kita tu pada simpulan gitulah. Boleh Okey boleh Ustaz. InsyaAllah. Okay baik. Sila. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita buka pertemuan pada malam ini dengan umum kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita start nak minta tolong Ustaz pinkan tajuk Ustaz. Yang Ana dah komen tu, Ustaz pinkan tajuk tu. Pinkan tajuk. Pin Ustaz tekan kat komen tu, lepas tu dia keluar nanti pin Ya. okey alhamdulillah. Jadi pertama dan selamanya kita bersyukur kepada Ilahi. Pada malam ni kita dapat bersama-sama dalam satu live. Rasanya dalam bulan Ramadan ni kali kedua SPMM untuk maklumat Ustaz. Yang ni kami ni kali ketiga Ustaz. Kali ketiga lah. SPMM akan kali ketiga. Yang pertama kita bersama Dr. Khairul Anwar, pensyarah QS, pengarah Ustaz Islam. Rasa Ustaz pun lebih kenal lah Ustaz tu Dr. Khairul Anwar. Yang kedua kita bersama dengan Tadabbur Center Ustaz Syahri. Dan alhamdulillah yang hari ni kita yang kali ketiga lah untuk maklumat Ustaz. Jadi terima kasih kepada Ustaz sebab sudi luangkan masa bersama kami. Jadi insya-Allah sedikit pengenalan lah kepada sahabat semua. Untuk maklumat semua, insya-Allah pada malam ini tajuk kita adalah jika hati berkata aku lebih baik dari engkau. Jadi kalau ikutkan tajuk ni macam best lah, tapi sebenarnya di sebalik tajuk ni kita akan tadabbur sikit surah Al-A'raf. Jadi untuk maklumat semua, panel kita pada malam ni Ustaz Saiful Islam bin Muhammad Ghazali. Ustaz merupakan yang pertama, saya nak claim sikit lah, Ustaz merupakan Esko Lajnah Multimedia Publicity LMP SPMM 2015-2016. Betul Ustaz? Saya anak pun Allah. tak faham betul lagu insyaAllah. Allah. Memang kira kami ni daripada kata apa, menyambung lah pujangan Ustaz dekat kampus ni. Jadi dan Ustaz merupakan alumni USIM, insyaAllah alumni USIM kos jurusan Fiqh Fatwa. Tak silap Ana grade 2018. Tak silap Ana lah 2018 Ustaz grade. Jadi dan sekarang Ustaz sebagai pegawai takbir di Mahat Tafiz Darul Wafa Shah Alam. Jadi itu sedikit pengenalan lah kepada semua. Jadi kalau kat komen ni ada yang pertama ada yang tanya khabar Ustaz Arif Hakimi. Assalamualaikum Ustaz Saiful. Ustaz sihat ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahagia Lepas tu dah Ustaz nampak. punya Allah alhamdulillah. Lepas tu Ustaz punya rasanya Ustaz punya ni menti Ustaz. Semua Afnan Lufi. Beliau pun merupakan mantan Esko LMP
Dia kata semoga Ustaz Oh, Saiful dan saudara Fatimah memudahkan segala urusan dan dilancarkan kata insya-Allah amin. insya-Allah Jadi amin. selamat datang diucapkan kepada semua. Abang Faris Nazidin, Kemau Ustaz Saiful dengan Ustaz Masuna. Okey, insya-Allah. Terima kasih kepada semua. Jadi boleh sekarang ni boleh ajak kawan-kawan semua yang masih berada dekat rumah ataupun saudara mara, keluarga dan semualah supaya dapat kita dengar pengisian pada malam ni. Jadi tanpa masa rasanya kita akan pergi kepada soalan pertama. Boleh Ustaz insya-Allah. Boleh insya-Allah. Sila. Okey. Untuk soalan pertama sebab kita dalam bulan Ramadan ni kita sering kali kita biasa tadabbur ataupun tadarus dengan Al-Quran. Jadi untuk soalan pertama ni mungkin Ustaz boleh terangkan dari surah Al-A'raf ayat yang 11, ayat yang ke-11 dan 12 berkenaan dengan, maksudnya kita tadabbur sikit berkaitan dengan surah Al-A'raf ayat 11 dan 12. Ustaz cerita sikit apa yang kita boleh dapat daripada surah ni. InsyaAllah ana serah kepada Ustaz. Fatafaddal mashkurah. Baik, terima kasih kepada saudara Fatanah daripada setiap pendakwah muda Malaysia. Alhamdulillah. Ni yang semua. Yang pertamanya kita bagi tahu ni satu penganjuran program yang sangat baiklah dah dibuat masuk dalam bulan Ramadan, kerana kita tahu dalam bulan Ramadan lah tepat turunnya Al-Quran. Betul Fatanah? Betul, tepat turun Al-Quran. Jadi cantik kita buat tadabbur Al-Quran daripada Alhamdulillah cantik. Jadi anda ucapkan tahniahlah kepada PMM kerana menjayakan program yang sebegini insya-Allah. Mudah-mudahan ada keberkatan. Insya-Allah turunkan ke atas hati kita insya-Allah. Baik. Insya-Allah. Jadi malam ni macam biasa kita bagi tahu dan kita santai-santai relax sudahlah. Ada insya-Allah Ustaz. Relax asal ada manfaat sudahlah. Asal ada manfaat. Kita santai insya-Allah. Baik, berkenaan dengan apa yang disebutkan oleh saudara Fatanah tadi yang berkenaan dengan tadabbur Al-Quran. Dan malam ini insya-Allah kita tengok sedikit dalam surah Al-A'raf ayat ke-11 hinggalah ayat ke-12. Insya-Allah mudah-mudahan ada keberkatan. Baik, kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartu. Qala ana khairun minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Sadaqallah. Ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah A'raf. Dalam surah A'raf ini apa yang Allah sebut mafhum daripada apa yang disebutkan tadi, iaitu dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada malaikat supaya sujudlah kamu kepada Nabi Adam alaihissalam illa iblis. Semuanya sujud illa iblis, kecuali iblis laknatullahi alaih. Lam yakun minas sajidin, yang tidak menjadi sebahagian daripada makhluk yang sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Baik, kalau kita telusuri sejarah kisah apa ini yang disebutkan ini disebut dalam tafsir lokasi ada menjelaskan penggunaan dan cerita bagaimana saat mana Allah menciptakan kita ini manusia. Ini disebut kalau kita tengok dalam surah-surah sebelum ni, antaranya surah Al-Baqarah dia disebut ciptakan bahawa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Allah bagi tahu kita ni manusia sebagai khalifah, jadi pemimpin. Itu yang ada sebahagiannya tak puas hati tu Fatanah. Kerana apa? Belum daripada itu ada malaikat yang senantiasa bertasbih Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun maklum dan arif tentang iblis ni, dia ni di antara golongan yang disebut al-habib. Apa ni, makhluk yang banyak ibadahnya Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu mana dulu? Sebelum diciptakan makhluk manusia yang bernama manusia. Jadi apabila disebutkan tadi saat mana Allah menciptakan kamu Adam alaihissalam, kemudian membentuk tubuhmu, lalu kata Allah, sujudlah kamu kepada Nabi Adam alaihissalam. Lalu semua makhluk sujud kecuali illa iblis. Ada kecuali iblis yang tidak terjadi di kalangan orang yang sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Kerana kita tahu sebab apa? Kerana malaikat dan juga iblis ni dia diciptakan awal lagi. Tiba-tiba ada orang selepas daripadanya datang, tiba-tiba dia pula ini jailun fil ardi khalifah. Kata Allah, dia ni yang akan jadi pemimpin kepada kami. Memang kita terpaksa
Tak. Maknanya kalau kita dah bang ke apa nak, kita mana tu dia letter, kita tanggungjawab kita jalankan amanah. Tiba-tiba orang baru lagi ni tiba-tiba diangkat menjadi presiden. Angkat jadi presiden kita. Kita akan rasa dalam diri. Waktu itu kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan maka ini situasi kita sama juga dengan iblis. Jadi apa yang disebutkan dalam ayat yang seterusnya, mana akal. Ada kata Allah Subhanahu Wa Taala, mana akal Allah apa yang sebenarnya disebut dalam tafsir Ibnu Katsir, mana akal tu maknanya apa yang sebenarnya menghalang kamu untuk kamu sujud kepada apa yang memaksa kamu ataupun menindas kamu supaya kamu ini sujud kepada Nabi Adam alaihi. Lalu apa jawab iblis? Cepat-cepat kat tanah boleh boleh insya-Allah. Apa kata iblis la'natullahi alaihi? Dia kata qala ana khairu minhu. Aku ini lebih baik daripada manusia tadi. Tengok jawapan itu. Seolah-olah membangkang satu keputusan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku ini diciptakan daripada api, sedangkan dia Adam manusia ini diciptakan daripada tanah. Jadi kita datangkan analogi, kita tahu tanah ini nak banding dengan api tak tanah tak. Jadi kita nak bandingkan dengan tanah ini tempat kita tidur. Tempat kita punya ada tanah kat tempat-tempat kotor, ada mana kalau kucing-kucing yang dia datang begok, dia begok kat tanah. Jadi kadang-kadang kita tak nampak kotor tanah, kita nak gambarkan gitu. Ini yang digambarkan di bawah analogi iblis Allah alaihi. Dia kata begitu. Dan sedangkan api ni daripada api. Sebab api ni dia kata dia tahu. Bila tengok api ni dia bersifat maknanya hebat, megah. Hebat lah, hebat. Nampak. Kalau orang tengok tu maknanya takjub lah. Sebab dia tengok tu bukan nampak betul, dia nampak hebat. Api. Ini yang digambarkan oleh iblis tadi. Lalu apa yang disebut dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahawa analogi itu sebenarnya diputar-belikkan. Ada analogi itu diputar-belikkan. Yang kita kena faham tanah ini sebenarnya lebih mulia daripada ini nak digambarkan. Dan tanah ini apa? Sifat dia, kita nak bagi tahu pada sahabat-sahabat yang dengar perkongsian ni, ada tanah dia, sifat dia ni adalah yang pertama dia bersifat kuat. Yang kedua dia bersifat sabar. Yang ketiga tenang. Yang keempat kukuh. Ini sifat tanah ni. Dia sabar, tenang, relax je. Maknanya tanah tu statik begitulah, kukuh. Kita pijak lagu mana dia. Dan dia juga tempat untuk penumbuhan. Kalau kita tanam benih ke apa, dia akan menumbuhkan. Maka ini sifat bagi tanah. Ada pun api, dia bersifatkan dengan sifat maknanya membakar. Membakar. Sifat dia juga sifat dia yang bersifat dengan cepat. Bersifat dengan cepat. Dia marah membakar cepat. Lalu apa yang kita nak gambarkan analogi dengan diri kita ni. Diri kita ni sepama itulah. Kita nak kalau boleh diri kita ni orang yang sabar. Di setiap ujian yang Allah beri kita akan cari orang yang sabar. Orang tu yang paling mulia, yang sabar, yang kuat keimanan dia, yang tetap teguh dengan prinsip dia, yang kukuh, dan yang beri manfaat. Pertumbuhan tu seumpama kita ni, kita beri manfaat, kita ada ilmu, kita kongsikan. Itu makna dia. Dan maka itu tanah. Ada pun api untuk membakar tadi, inilah sifat dia. Maknanya dia jenis, maknanya kalau kita dalam sahabat-sahabat lah, kawan-kawan kita sembang-sembang, kadang-kadang kita ni ada seorang yang jenis wak panas lain. Jenis panas. Yang jenis tak suruh orang marah, yang kacau. Kadang-kadang tu salah satu dia tu. Jenis dia, jenis hati ni, jenis wak panas lain. Jenis dia cepat antaranya apa? Contoh kalau ada satu isu yang datang, maka dia gopoh dalam kereta. Dalam menyelesaikan tanpa ada berlakuan dalam masalah masa beri, tak ada dalam diri dia. Ini yang disebut tadi. Sebenarnya analogi itu diputar-belikkan oleh syaitan, oleh iblis tadi, yang sebenarnya itu sifat bagi tanah dan bagi api tadi. Maka apa kata Allah Subhanahu Wa Taala akhir sekali dalam ayat yang keseluruhnya, kami ayat yang ketiga, apa yang disebut fahbit minha. Dalam ayat itu disebut
fahbit minha, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana kamu ini tak nak sangat sujud kepada aku, maka turunlah engkau daripada syurga. Oleh kerana itulah sifat takabur ni apa perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhir sekali fahbit minha, turun daripada syurga. Turunlah kamu ke atas. Fama yakunu laka an takabur, kerana tidak sepatutnya dan tidak selayaknya ada orang yang sombong berada di dalam syurga yang itu dia. Maka itulah yang kita nak bagi tahu antara takabur. Sifat takabur ini, sifat sombong, suka membesar diri ini bukan sifat bagi orang yang berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kita kena ini yang cuba nak digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi tu. Betul Fatana. Okey. Baik, terima kasih kepada Ustaz di atas tadabbur daripada surah Al-A'raf ayat 11 dan 12. Ustaz sambung lagi dengan ayat 13. Jadi kesimpulan yang kita dapat pada malam ni adalah yang mana kalau kita lihat satu kejadian manusia, maknanya syaitan ni dulu dia digelak ramis, dia ini hebat. Sebab apa? Dia bila Allah suruh dia buat je. Tapi bila datangnya makhluk manusia iaitu Nabi Adam AS, dia rasa macam dia lebih hebat daripada penciptaan Nabi Adam. Baik. Dia rasa lebih baik. Dia rasa lebih mulia dan sebagainya. Dan di sini kita dapat kesimpulan adalah adanya sedikit sifat takabur ataupun sombong diri yang mana dia rasa lebih hebat, lebih baik dan sebagainya. Jadi saya tak mengulas sepanjang. Jadi untuk insya-Allah kita pergi soalan kedua. Boleh Ustaz Boleh, jadi untuk soalan nombor 2. Soalan 2, apakah faktor manusia yang merasa diri dia hebat ataupun takabur ataupun lebih baik dari orang lain? Dan apakah keburukan penyakit hati sebegini? InsyaAllah anda serah kepada Ustaz. Baik, jadi di antara perkara yang disebutkan ini, faktor takabur ni ada banyak lah. Ada banyak disebutkan. Di antaranya menjadi perbahasan alim ulama'. Di antaranya yang disebut, teruraikan satu persatu. Sekejap aja rekan-rekan je lah. InsyaAllah Ustaz. Yang penting share dulu. Share. InsyaAllah semua boleh share. Selamat datang kepada semua. Manfaat ini. Kongsi pada sahabat. Okey, yang pertama apa yang disebutkan oleh para alim ulama' berkenaan dengan faktor yang menyebabkan timbulnya takabur dalam diri kita ni, satu perasaan rasa aku lebih mulia daripada orang lain. Apa dia? Yang pertamanya yang disebut itulah keturunan yang pertama. Keturunan. Pertama keturunan. Hari ini boleh jadi keturunan kepada keturunan yang disebutkan di antaranya yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kekayaan, pangkat, ada darjat, dia ada harta banyak, dia ada kekayaan, dia ada pangkat, dia ada darjat tinggi. Maka oleh kerana itu dia jaga-jaga, dia boleh membawa kepada sifat takabur dalam diri kita. Kita akan merasakan oleh kerana keturunan kita orang besar-besar, maka kita akan merasakan kita ni mulia. Maka kita akan merendahkan orang lain dengan kekayaan, pangkat yang kita ada. Ini di antara salah satu Tanah. Dia ada salah satunya, iaitulah keturunan yang disebut. Sebab itulah kalau kita ni nak pilih jodoh Tanah. Nak pilih jodoh. Kita nak pilih jodoh juga dipetang oleh para ahli ulama dalam Quran juga menyebut kepada kita supaya kamu tengok juga pada keturunan. Ni kita penting juga tadi. Sebab apa, kalau kita nak kahwin ataupun apa kita nak nikah dengan orang ni, kita bukan nak menikah dengan dia saja, tapi kita nak menikah dengan keluarga dia. Terutama kita nak menikah dengan keturunan dia. Kita kena ingat benda tu. Begitu. Sebab itulah. Gembira apa orang tanah tu. Okey Kerana untuk kita pilih jodoh, kena tengok juga keturunan dia. Keturunan dia mestilah baik-baik, insya-Allah. Bukan kita kata kita nak salahkan keturunan. Bukan kita kata nak salahkan keturunan. Nak menunjukkan bahawa keturunan itu sangat penting. Untuk kita jaga. Kalau kita dah daripada atas, keluarga-keluarga kita atas dah keturunan dia besar-besar, hebat-hebat, maka kita start mula dengan kita ni. Keturunan kita jaga, kemudian bawah-bawah kita ni akan terikut dengan keturunan-keturunan yang baik yang kita cipta dulu. Daripada diri kita. Itu yang kita nak. Maka kita nak didik diri kita ini, biarlah ada dalam diri kita ini satu sifat yang disebutkan dengan sifat zuhud. Sifat zuhud.
iaitu yang tak nak terikat sangat dengan dunia. Sebab itulah keturunan kita ini, kalau kita kalau boleh kita nak cipta keturunan daripada maknanya yang bersifat sederhana. Tak nak berlebih sangat. Kalau kaya tak nak kaya sangat, ada pangkat tak nak tinggi sangat. Ada, dan kita bukan nak cari pun benda tu. Ada, maka disebut pada alim ulama adalah ada sifat zuhud dalam diri kita. Sebab itulah zuhud ni iaitu apa? Zuhud ini maknanya kita tak nak terikat sangat dengan dunia. Itu Sayyidina Ali dia pernah berkata, di antara sifat takwa yang ada dalam diri seseorang itu apa dia? Di antaranya al-qana'atu bil qalil, iaitu merasa cukup walaupun sedikit. Biar kita ada perkara ni. Kita ada walaupun sedikit tapi kita rasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Bab keturunan. Maka pilih jodoh kena tengok keturunan. Ini pesanan tambahan. Pesanan tambahan. Ramai orang duk sebut ni. Bab jodoh ni. Ya Allah Akbar. Laju orang Ustaz. Itu yang pertama yang disebutkan. Okey, baik. Yang kedua yang disebutkan iaitulah faktor yang boleh menyebabkan timbulnya takabur dalam diri kita, iaitulah pujian. Ada hasil daripada pujian yang disebut pujian yang berlebihan. Sebab itulah kita ni dalam Islam juga melarang kita supaya kita ni kalau nak puji seseorang tu jangan lebih sangat. Elak-elak sudah. Jangan lebih-lebih sangat kau puji melambung sampai wali. Dah naik ke langit kasi. Dah kita ada gitu lah tanah kita duduk kat sahabat-sahabat kita ni kan. Kadang-kadang dia puji kita tinggi sangat. Menyebabkan kita juga takut timbul ni perasaan mulia dalam diri kita. Kerana maka apa ni pujian ini dia faktor dia yang pertama, asal faktor dia datang boleh jadi daripada kita dan boleh jadi daripada sahabat kita. Ada daripada kita memang kita buat suatu perkara tu kerana nak dapat pujian yang berlebihan, kita nak puji. Itu disebut riak. Ada disebut pada riak pula tadi, maka niat dia akhir sekali dia boleh bawa kepada takabur. Adapun yang kedua kerana sahabat-sahabat kita disebut tadi, faktor sahabat kita yang jangan kau puji lebih sangat kita ni. Sebab tu jangan lebih sangat, kalau nak puji-puji ni jangan lebih sangat. Ada dia akan memberikan satu efek, dia akan memberikan satu kesan sangat negatif dalam hati kita, diri kita, dalam hati kita. Dia akan kacau amal ibadah yang kita lakukan. Maka itu yang kedua disebutkan, iaitu faktor pujian yang berlebihan. Pujian tak ada masalah, tapi jangan berlebih. Itu maksudnya. Yang ketiga yang tak kira. Ada yang ketiga iaitulah faktor yang boleh membawa kepada takabur, iaitu kufur dan lupa akan nikmat Allah Subhanahu. Ada ini maknanya bila Allah uji kita dengan banyaknya kenikmatan, maka kita kadang-kadang lupa. Ada yang sebenarnya semua kita ada pada Allah kita. Didik diri kita ni bukan semua yang kita buat tu kerana kita ada kita buat ni kita boleh jadi, kita buat suatu perkara sehingga kita dapat pangkat kekayaan, ada kerana kita buat. Jangan didik hati kita dengan berkata gitu. Biar kita didik hati kita ni buat ini dan Allah yang memberikan kekayaan tu. Semuanya nikmat datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada bila begitu, sebab tu ada orang sebut hadza min fadli rabbi. Bila orang tu puji lebih kan, dia sebut hadza min fadli rabbi. Semua itu datang daripada Allah Subhanahu. Itu jawapan yang baik bila orang puji kepada kita. Dan itulah kita sebut saat diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni, janganlah kita gembira dulu. Bila Allah beri nikmat kepada kita, jangan gembira dulu, relax dulu. Di sana ada ujian yang Allah akan turunkan kepada kita. Ada nikmat itu juga disebut sebagai ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kena tengok. Sebab itulah kalau kita ni diangkat, kita jadi ada jawatan ataupun sebagainya, orang ucap tahniah dan takziah. Tahniah tu dia tak dapat datang. Kerana apa disebut takziah? Kerana dia tahu dah jaga-jaga. Ada ujian yang akan dia kena oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang beri kepada dia. Dia kena jaga-jaga. Sebab itulah kalam para alim ulama dia ada nasbuk, saat mana kita diuji dengan kemiskinan, jangan kita mudah mengeluh. Mana kita diuji dengan keburukan jangan kita mengeluh. Dan saat kita diuji dengan kekayaan, kesenangan, jangan kita lupa diri. Itu dia. Biar kita ni selalu ingat Allah Subhanahu Wa Taala, supaya maknanya akhir sekali kita akan menisbahkan semua amal yang kita buat tu
Semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang memberikan kekuatan kepada kita, bukan daripada diri. Maka kita besar supaya didiklah hati kita ni, biarlah kita ni ada sifat syukur dan kita kembalikan semua itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Konsep dia mudah, la in syakartum la azidannakum. Bila mana kita banyak bersyukur, Allah kata apa? Akan jarang kepada kita. Itu mudah konsep ni. Ada, kita kena pegang siapa saja. Ada orang miskin, orang kaya, orang senang, orang susah, orang ada pangkat, orang tak ada pangkat, orang duduk bawah jambatan. Ada, tak kira lah apa pun. Semua kena pegang konsep ni. Sebenarnya dia banyak bersyukur, Allah akan berikan banyak kenikmatan kepada diri dia. Itu yang disebutkan di antara faktor-faktor yang boleh membawa kepada sifat takabur tadi. Maka apa dia yang disebut soalan seterusnya iaitu berkenaan dengan efek lah, kesan. Kesan ni. Apabila ada sifat takabur dalam diri dia ni, satu saja nak sebut. Ada kesan yang paling bahaya yang nak sebut, iaitulah dia boleh membawa kepada keburukan ini. Ada sifat ini, takabur ini, akhir sekali dia boleh membawa kepada syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah. Dosa syirik ni dosa yang sangat besar. Disebut dalam kitab Al-Kabair, disebut oleh Imam Zahabi, dosa syirik di antara dosa yang pertama yang ditulis dalam kitabnya ada daripada 76 dosa-dosa. Maknanya dosa syirik ni kata na'udzubillah lah, memang tidak ada dosa yang diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melainkan dosa syirik. Allah Akbar. Betul gaya. Betul. Dosa syirik ni tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melainkan kita taubat, kita mengucap balik syahadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Syirik ni kita tahu sikit betul lah. Boleh Ustaz, insya-Allah. Mudah je lah. Syirik ini dia terbagi pada dua syirik, syirkul akbar, syirkul asghar. Dia terbagi pada syirik besar. Syirik besar ini, syirik maknanya kita menyekutukan Allah jelas. Maknanya kita sembah matahari, kita sembah bulan, ada kita sembah telefon. Ada, tak kira lah. Pagi-pagi kan kita bangun kan kita tengok telefon dulu. Allah Akbar. Tak kira lah, maknanya disembah selain daripada Allah SWT, itu syirik yang disebutkan syirik besar. Ada pun syirik kecil ni, dia terbahagi pula kepada dua, iaitu jali dan khafi. Jali iaitu yang bersifat terang. Terang ni seumpama kalau kita contoh frontliner, contoh frontliner lah. Dia berjuang ini sekarang ni kerana tanah air. Sebenarnya perkataan itu seolah-olah menggambarkan perbuatan dia itu kerana tanah air, bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak perkataan ada dari sudut perkataan ni, tapi dia termasuk dalam bahagian syirik kecil. Kenapa? Bukan fasad dia, bukan dia iktikad dalam hati dia buat tu kerana tanah air, bukan kerana Allah kan. Tapi dia perkataan dia saja, dalam speech dia saja dia iktikad dia kerana Allah Subhanahu Taala juga. Maka ini disebutkan tadi syirik kecil. Syirik kecil sebab itu disebut secara prinsipnya dia tak keluar daripada Islam. Ada syirik kecil secara prinsipnya dia tidak keluar daripada Islam, tapi jaga-jaga boleh membawa kepada syirik besar yang akan mengeluarkan kita. Jaga-jaga bila kita duk tahan, kita duk tanam sangat syirik ni, akhir sekali dia boleh bawa pada syirik. Jaga-jaga. Itu yang jali, yang terang. Yang khafi tadi yang kita bagi tahu, yang khafi ni yang tersembunyi, yang syirik tersembunyi ni dia duduk kat mana? Kat hati kita ni. Dia duduk berlagak dalam hati kita. Tadi sifat yang kita bagi tahu tadi, di antaranya ujub, riak, takabur, semua ini termasuk dalam penyakit hati yang bermain dalam diri kita ni. Yang akhir sekali kita duk bela, duk simpan je, kita buat ni kerana orang, kerana nak tunjuk orang dan sebagainya. Akhir sekali dia akan boleh membawa kepada syirik, dan boleh membawa kepada syirik yang besar tadi, syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah. Maka ini di antara efek yang paling besar lah, kita kata boleh sampai kepada syirik pada Allah SWT. Maka kena buang tu kalau ada sifat ini dalam hati kita. Itu gambar bagi tahu. Okey. Terima kasih kepada Ustaz di atas penerangan tentang faktor manusia ni boleh jadi takabur. Jadi insya-Allah saya akan ulang semula. Yang pertama dari sudut keturunan. Bila mana kita mempunyai keturunan yang hebat, keturunan yang power dan sebagainya, kita boleh melemahkan orang yang lain. Sebab apa? Kita ni mempunyai kerabat dan sebagainya. Yang tu yang pertama. Yang kedua, Ustaz ada sebut dari sudut pujian daripada kawan-kawan, daripada manusia lah sebenarnya kita.
Sebab apa, bila datang pujian ni kadang-kadang kita rasa diri kita hebat dan sebagainya, sehingga kita lupa sebenarnya hadza min fadli rabbi. Semua ni datang daripada Allah. Jadi yang ketiga adalah bila mana faktor takabur ni, pertama yang ketiga disebabkan kita kufur dan lupa dengan nikmat Allah. Sebab apa, semua yang datang akan kembali. Jadi nak kata kat sini, kalau kita kaya, kita akhirnya dalam kubur nanti kita hanya bawa diri kita saja. Kita tak bawa duit kita, tak bawa kereta dan sebagainya lah. Semua tu adalah daripada Allah dan kita kembali, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua tu datang daripada Allah dan kita juga kembali kepada Allah. Dan Ustaz menekankan tentang yang mana kalau kita syukur, Allah akan tambah. Kalau kita kufur, azab Allah amat pedih. Jadi kata apa, kesan takabur ni kalau kita boleh lihat lah, kesan dia paling besar sekali adalah membawa kepada syirik. Na'udzubillah min zalik. Sebab apa, syirik ni orang kata merupakan salah satu dosa besar lah. Syirik terbagi kepada dua, yang mana ada syirik khafi dan syirik kabir. Syirik secara kecil dan syirik secara jelas, dan syirik secara besar. Maksudnya kecil dan besar. Maksudnya dalam kecil tu Ustaz ada sebut jelas dengan yang tidak nyata, tersembunyi. Jadi Ustaz, insyaAllah untuk soalan yang ketiga, sebab tadi Ustaz ada sebut berkaitan dengan faktor takabur ni. Jadi untuk soalan ni mungkin Ustaz boleh ceritakan bagaimana cara untuk kita kenal pasti diri kita ni ada sifat takabur, dan bagaimana kita nak tempias ataupun kita nak elak supaya diri kita ni dijauhkan ataupun tak ada lah sifat takabur ni. InsyaAllah serah kepada Ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, terima kasih kepada saudara Fatanah. Sebut soalan berkenaan dengan cara untuk kita kenal pasti. Cara untuk kita kenal pasti sama ada sifat takabur ni ada ke tidak dalam diri kita ataupun dalam diri sahabat kita. Maka perkara ini kita kena perlu berbalik pada makna takabur. Nak kenal sesuatu perkara, kita kena tengok asal dia balik, makna dia balik. Pukul berapa dah kita ni? Dah buat dah apa? 10.49 Ustaz. InsyaAllah 9 minit lagi. Okay, right. Jaga masa malam ni. InsyaAllah. Okay, baik, berbalik kepada makna takabur tadi. Makna takabur jangan tertukar dengan wujud dan riak. Wujud ni dia wujud ni dia rasa dia berbangga dengan diri dia kerana dia banyak melakukan amalan. Dia tak tunjuk, dia tak bagi tahu ke orang lagi, dia terpesona dengan amalan yang dia buat. Itu wujud. Ada namanya. Yang kedua, dengan perasaan wujud ni jaga-jaga dia boleh membawa kepada riak tadi. Riak iaitu apa? Buat bukan kerana Allah dah. Dia buat kerana nak tunjuk pada hilang keikhlasan dia. Sebab itulah dia share dekat apa aktiviti yang dia lakukan. Maka ini disebutkan riak. Dia buat bukan kerana Allah. Dan akhir sekali bahayanya dia boleh membawa kepada sifat takabur yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu apa dia? Cirinya iaitu membesarkan diri. Dia rasa diri dia mulia daripada Allah. Asbab daripada perkara itu, kata Imam Bukhari dalam riwayat Bukhari mengatakan dia boleh membawa kepada dua perkara. Sifat bagi takabur ini. Dua perkara. Yang pertama iaitulah dia akan merendahkan orang lain. Yang pertama dia akan merendahkan orang lain, yang kedua dia menafikan kebenaran. Ini lagi bahaya. Maka inilah sifat na'latullah. Kalau kita tengok cerita yang kita kongsikan awal tadi kan, cerita yang kita kongsikan pertama tadi, dia merendahkan Adam AS kerana diciptakan daripada tanah. Dia meremehkan dia, fitnah saya. Dia bagi tahu Ana ni, Ana pula apa ni, aku ni syaitan. Dia bagi tahu dia ini diciptakan daripada api, marah. Nampak tu, sedangkan manusia ini daripada tanah je, tempat kita pijak dan maka waktu tu menunjukkan sifat dia meremehkan Allah. Bila ada sifat takabur, maka dia akan merendah, memaki orang lain. Itu sifat dia. Yang kedua, dia akan bawa kepada makna nafikan kebenaran. Macam yang kita sebut tadi, dia tahu itu keputusan arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk sujud, dan dia tahu Allah itu Tuhan dia. Iblis ni dia tahu. Pasal apa? Kerana sifat takabur, iaitu sehingga sampai satu saat dia akan menafikan kebenaran itu. Dia akan menafikan.
kebenaran itu walaupun dia itu daripada Tuhan, tapi dia menafikan kebenaran. Ini bahayanya dia. Maka kita nak kenal pasti asal daripada perkara ini, kita cuba ambil permasalahan. Ada kita ambil. Itulah lah kita nak selesaikan masalah dia nak. Antara yang disebutkan sebab apa dia bila dia merendahkan orang lain ini, di antara sifat bagi dia, kalau kita nak kenal pasti seseorang itu, kita tengok teguran dia. Cara teguran dia, kadang-kadang dia akan tegur dalam keadaan dia marah, dia maki orang itu. Contoh yang boleh dibuat ni dalam kitab lalu. Ada di antaranya dia contohlah, kalau kita kata kita ini baca Al-Quran mengantuk. Dia datang, dia kata dia baca Quran mengantuk dah. Ada kalau main-main game boleh. Ada bila baca Quran satu juzuk pun mengantuk dah. Tengok macam aku. Ada boleh habis satu juzuk. Ada masalah pun. Ini kita nak kenal pasti, inilah dia sifat takabur dan yang telah ada dalam diri dia. Yang pertama, dia akan teguran dia tu akan bersifat marah dan dia akan mengagungkan diri dia. Dia beritahu amal. Harap-harap. Dia kata, kamu tengok TV semua, tengok macam aku, tengok aku kan. Ada contoh kan. Dia akan bagi tahu dia. Dia maki dan dia akan bagi tahu amalan. Ini sifat bagi orang yang ada sifat takabur. Kita tengok punca daripada yang disebut menafikan kebenaran tadi. Di antaranya apa? Dia akan menyimpulkan bila mana menafikan kebenaran ni, kita nak kenal pasti seseorang itu ada sifat takabur atau tidak dalam diri dia, iaitu dia akan menutup kesalahan dia dengan kesalahan. Dia nak menafikan dan dia waktu tu contoh lah ni, bagi tahu kepada orang-orang asal tidak apa, kadang-kadang nasihat disampaikan nasihat tazkirah, kadang-kadang dia maknanya tersilap cakap contohnya lah. Dia tersilap cakap hadis tu tadi pasu contohnya, tapi dia tak perasan. Ada bila dia perasan, dia counter balik dengan hadis ni bukan hadis pasu, mana dia kata dia pernah jumpa dalam kitab-kitab sekian-sekian yang tak tahu pun kitab. Tapi dia menafikan apa ni, dia menutup kesalahan dia dengan dia bawa kesalahan yang lain. Ini sifat bagi orang yang ada sifat takabur. Dia tak nak buka aib. Dia tak nak tunjuk kesalahan dia. Sifat dia. Maka kita nak kenal pasti kita begitu ke tidak. Ada sifat takabur tak? Tengok diri kita. Benar tak kita? Kalau ada, jaga-jaga dalam diri kita ada perkara. Yang kedua, dia akan, kita nak kenal pasti orang itu, dia tidak akan ataupun susah untuk menerima nasihat daripada orang. Waktu tu dia telah anggap diri dia rasa dia baik kat orang. Maka waktu tu bila orang dia akan marah. Dia tak boleh terima dengan nasihat orang ni. Akhir sekali dia akan buat onar. Dia akan buat masalah. Ini sifat yang sifat bagi orang takabur yang boleh kita nak kenal pasti ada ke tidak, sama ada pada diri sahabat-sahabat kita ataupun yang ada dalam diri kita. Tengok yang mudah kita faham lah. Itu tengok cara teguran dia lagu mana. Tengok cara teguran dia. Yang kedua, tengok dia ada ke tidak dia menutup kesalahan dengan kesalahan. Yang ketiga, tengok dia boleh terima ataupun tidak apabila orang nasihat. Tengok macam mana jawab. Ni di antara cara untuk kita kenal pasti sama ada dalam diri kita atau diri sahabat kita ini ada ke tidak apa itu yang dinamakan takabur, sifat takabur ini. Maka di antaranya cara untuk kita elak, cara untuk kita elak sifat ini daripada diri kita. Kerana kita tahu sifat ini sangat bahaya, maka kita cuba cari jalan penyelesaian kalau boleh sebaiknya dan secepatnya untuk kita tolak perkara ini dalam diri kita. Maka yang pertamanya kita tengok sifat ini dia berlega di sekitar mana. Kau tahu tak? Sifat takabur ini dia sebenarnya dia duduk kat mana? Kat bahagian mana dalam diri kita? Dia duduk dekat bahagian hati kita kan. Hati. Dia kacau hati kita, sifat ujub yang takabur ni dia kacau hati kita. Tu kita kena tengok dulu mana punca dia, mana tempat dia duduk ni, masalah ni, iaitu pada hati. Maka bila kita tahu penyakit ini
di tempat tempat dia di hati, maka yang kita perlu ubat adalah hati dia. Itu je. Tak? Cara kita nak tahu kita cari benda lain lah. Tak ada cari makan-makan pil atau urut badan ke apa, tak boleh. Tak, tempat dia adalah bahagian hati, maka kita cari penawar bagi hati. Maka kita cari penawar. Maka ada disebut oleh Ahlul Ibad, Syekh Ibrahim Al-Khawas. Ada tak silap ana lah. Syekh Ibrahim Al-Khawas ini dia kata disebut ad-dawa'u qalbi khamsatu asya'. Ada apa ini ubat bagi hati ini ada 5 perkara. Ada ubat bagi hati ada 5 perkara. Maka kita nak ubat hati kita ni. Ada 5 perkara ini, jaga. Yang pertamanya apa yang disebut iaitulah qiraatul Quran bitadabbur. Ada membaca Al-Quran dan maknanya, tadabbur maknanya. Itu yang kita merubah ataupun mengawal hati kita. Dengan kita baca Al-Quran dan bukan sahaja baca, kemudian kita tadabbur makna dia, faham makna dia. Maka itu akan meredakan hati kita yang dalam keadaan yang tidak keharuan ni, tak tahu apa ni. Maka baca Al-Quran. Cantik dalam bulan Ramadan ni perbanyakkan baca Al-Quran. Ini disebutkan. Yang kedua iaitulah yang disebut wa khilaul batan, iaitu perbanyakkan kamu berpuasa. Kerana bila mana kita berpuasa ini dia akan menundukkan kita punya hawa nafsu kita. Hati kita ini dia akan ditundukkan dengan kita banyaknya berpuasa. Mata kita tak boleh tengok muka, mulut kita tak boleh cakap, dia tak boleh telinga tak dengar benda yang tidak baik. Maka sekali kita akan menjadi tenang. Wa khilaul batan. Wa khilaul batan itu perbanyakkan kita berpuasa. Yang ketiga wa qiyamul lail. Wa qiyamul lail iaitu bangun malam mendirikan apa ini ibadah malam pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka cantik Fatanah waktu sekarang berada dalam bulan Ramadan kan. Ya betul Ustaz. Ada hadis yang mengatakan man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang bangun malam lakukan ini ibadah malam pada Allah Subhanahu Wa Taala disebut imanan wa ihtisaban, dengan penuh cermat dan teliti, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diberi keampunan oleh Allah pada segala dosa yang kita. Maka berbanyak mendirikan malam qiyamul lail, bangun malam. Insya-Allah. Dia akan tenangkan hati kita. Yang keempat itulah yang disebut wa tadarru'a hatta sah. Wa tadarru'a hatta sah. Kamu berzikir ini disebut sampailah kepada sahur, waktu sahur. Menunjukkan panjangnya. Menunjukkan bahawa panjangnya zikir kita ini kepada Allah Subhanahu Taala, kerana kita tahu ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir inilah dia akan menunjukkan kita punya hati kita ini akan jadi tenang. Ada ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyak zikir yang kita boleh amalkan. Ada banyak apa yang kita sebut subhanallah la ilaha illallah. Ada banyaklah kita kalau kita nak kongsikan. Kalau nak tengok kongsian, tengok video saya. Insya-Allah. Doa iman. Doa iman Ustaz. Beberapa amalan yang boleh kita lakukan dalam bulan Ramadan ni. Itu di antara zikir boleh kita tengok selepas daripada ini. Yang keempat, yang kelima iaitulah yang disebut wal majalisatu ma'as solihin, iaitu kamu berkumpul ataupun duduk bersama dengan orang-orang yang soleh. Ada orang-orang yang baik, bergaul dengan mereka. Akhir sekali apa yang berlaku, kita akan terkena ataupun terpalik dengan hati mereka yang bersih suci pada Allah SWT itu akan terbias juga, dia akan terkena kepada diri kita. InsyaAllah. Dia nasihat, kita saling menasihat. Di akhir sekali hati kita akan senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Itu yang malam-malam selepas daripada terawih bolehlah buat, tak berkongsi sedikit sebanyak. Tak punya kita. InsyaAllah Ustaz. Itu yang disebut. Maka ini 5 perkara yang disebut yang boleh mengawal hati kita ini. Sebenarnya 5 perkara ini, obat hati ini dia ada lagu Apik, kalau tengok, kalau dengar kan lagu Apik tu. Obat hati ada 5 perkara. Yang tu lah. Boleh buku lagu. Dengar. InsyaAllah. Ni dia ada dikongsikan oleh sahabat Ana juga ni, Syekh Tuan Syafiq Syakri. Dan ni
sahabat saya semua sini dia banyak-banyak kongsi pada saya, jadi saya dan kita Allah. sama-sama manfaat Allah. ambil manfaat daripada ini, insya-Allah. Jadi itulah yang kita nak sebut di antara perkara untuk cara kita kena pasti tadi, dan juga cara untuk kita elak dan hilangkan perasaan takabur ini daripada terus membiak di dalam hati kita. Gitu. Okey. Terima kasih kepada Ustaz di atas penjelasan yang sangat baik. Jadi Ana cuma recap balik, ulang balik apa yang Ustaz sebut tadi. Yang pertama, bagaimana kita nak kena pasti diri kita ni ada sifat takabur. Ustaz sebut yang pertama, tengok kita dari sudut cara kita tegur orang. Maksudnya, contoh, kalau orang tu tengah main game, kita kata, oi aku ni dah baca Quran 10 juzuk lah. Maknanya itu, kadang-kadang kita tegur kita tu adalah tegur yang mempeli. Peli kadang-kadang menyebabkan orang sakit hati. Yang kedua Ustaz sebut, dia dah salah, tapi dia tutup kesalahan dia dengan kesalahan yang lain. Maksudnya dia tidak mengaku yang dia ada salah. Yang ketiga Ustaz sebut, yang paling bahaya sekali adalah sukar untuk menerima nasihat. Bila mana orang ada sifat takabur ni, dia rasa dia hebat, dia rasa dia power, dia rasa dia lah segala-galanya. Bila mana orang bagi nasihat kepada dia, semua salah. Tu 3 sifat tu yang kalau boleh kita cuba pelan-pelan kita ubah diri kita. Dan Ustaz menyebut cara kita mengatasi ataupun bagaimana kita nak elak ada sifat takabur ni. Yang pertama Ustaz ada sebut sebenarnya terletaknya di hati kita. Jadi Ustaz datangkan 5 daripada kata-kata Syekh Ibrahim Al-Khawas. Tarabu, insya-Allah kita faham isi kandungan yang ada dalam Quran. Yang kedua disebut adalah kita kena sentiasa banyak berpuasa. Sebab apa? Banyak hadis tentang menyebut tentang puasa ni, kelebihan puasa ni. Asyam mujunna falayafu salaja dan sebagainya. Bila kita puasa, insya-Allah kita dapat lindung diri kita daripada melihat perkara, daripada melakukan mendengar sebahagian perkara yang tidak manfaat. Yang ketiga Ustaz disebutkan, kita sekarang ni kita berada dalam bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan ni dilipat kali ganda amalan sunat dan amalan fardu lagi-lagi lipat kali ganda. Dan Ustaz sebutkan tentang siapa yang mana ketiga ni adalah mendirikan malam, itu qiyamul lail. Siapa yang man qama Ramadan iman dah. Siapa yang mendirikan bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan pada pahala, Allah akan ampun ufra lahu ma taqaddama zambi. Allah akan ampun dosa-dosa yang terdahulu. Jadi marilah kita sama kita mendirikan Ramadan ni, kalau boleh daripada, kalau tak start lagi untuk mendirikan qiyamul lail, boleh start pagi ni sampai ke kalau boleh Allah panjang umur kita sampai Lailatul Qadar, insya-Allah. Yang keempat Ustaz ada sebut berzikir sampai waktu sahur. Bagaimana kita nak rawat hati kita ni, sentiasalah kita melazimi zikir. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Jangan kita berzikir ni Allah akan rasa hati kita ni tenang. Sebab apa? Kita dah serabut sangat dengan hubungan dengan urusan dunia ni. Jadi kita duduk sebentar, sejenak, kita zikir kepada Allah. Jadi kalau nak tengok video zikir, boleh tengok dekat Facebook Ustaz, insya-Allah. Ustaz Saiful ada bersama dengan Ana pun tengok juga, bersama dengan Ustaz Daniel, dengan Ustaz Syafiq. Jadi insya-Allah lah semua boleh tengok dan share video Ustaz. Yang kelima Ustaz ada sebut bagaimana kita nak rawat hati kita berkumpul bersama dengan orang soleh. Jadi macam ni lah program malam ni, kita berkumpul, kita mendengar pengisian sama-sama, kita manfaatkan dan kita boleh sampaikan kepada orang lain. Jadi itu saja pengisian daripada Ustaz. InsyaAllah Ustaz dah pukul 11:05 Ustaz. Jadi sebelum kita tutup ni, Ana minta untuk Ustaz bagi kesimpulan lah daripada tajuk yang kita bentangkan pada malam ni. InsyaAllah boleh Ustaz Boleh insya-Allah. Engkau je lah. InsyaAllah. Boleh insyaAllah Ustaz. Sebenarnya Ana nak kongsikan satu cerita kisah berkenaan dengan Sa'ad As-Sulami Al-Aswadi, yang dia ni satu orang yang maknanya berfikiran melihat kepada akhirat semata-mata, bukan melihat kepada Allahu dunia. Akbar. Cumanya waktu ni macam tak berapa nak kena. Dia berapa minit boleh pergi ni? Dia kalau tadi Ustaz start 10 suku, dia sejam Ustaz. Maksudnya 11 suku nanti dia akan automatik dia terus mati. Dia akan tamat terus. Kita anak kongsikan cerita tu insya-Allah di lain hari lah.
InsyaAllah, insyaAllah. Mana saya tak sempat nak takut dia padam tu hati. Dan Betul. kesimpulan kita berikan iaitu yang pertamanya kita kena ingat ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini bukan tempat untuk kita mana nak mencari keseronokan. Bukan tempat untuk kita nak ambil manfaat kemasyhuran daripadanya. Ada kerja kita di dunia ini hanyalah tempat untuk kita melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan duk sibuk cari seronok. Dan yang penting jangan duk sibuk cari muka. Kita kadang-kadang buat suatu perkara ni kita cari kemasyhuran, nak diketahui oleh orang lagi, oleh orang. Jangan. Kerja kita atas dunia buat saja. Buat saja perkara ibadah sampai satu saat Allah akan masyhurkan kita. Itu dia. Dari kaedah dia, kita buat je kerja kita sampai satu saat Allah akan masyhurkan kita. Sama ada di dunia, kalau tak di dunia, Allah masyhurkan kita di negeri akhirat. Itu yang lebih baik. Maka yang penting kita nak dapat kemasyhuran itu di negeri akhirat. Maka tempat kita di dunia adalah untuk hanya bercocok tanam amal ibadah. Maka hasil buah dia kita nak ambil di negeri akhirat. Dunia tempat untuk kita bekerja, di akhirat tempat untuk kita mengambil gaji. Tempat gaji. Jangan cari keseronokan di atas dunia. Oleh kerana itu, ada perkara yang kita duk bincang hari ini iaitu berkenaan dengan sifat takabur ini. Kalau boleh ada dalam diri kita lebih-lebih lagi masuk dalam bulan Ramadan ini sangat kita takut. Kenapa? Dia kadang-kadang kacau ahli abid. Orang yang melakukan ibadah ini. Perkara ini, penyakit ini dia akan kacau kita. Banyaknya kita mengaji, banyaknya kita solat, banyaknya kita beribadah, dia mari perasaan-perasaan itu. Kerana itu kita kena rawat hati kita ini dengan kita yang kita listkan tadi, kaedah untuk kita maknanya nak elak daripada timbulnya sifat ini. Dan kita harapkan sebagai takhir kita nak mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini kekal istiqamah, iaitu sehinggalah sampai kita ditarik nyawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita nak biarlah kita mati ni dalam keadaan yang disebut innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Iaitu mereka yang mengucapkan Allah Subhanahu Wa Taala itu Tuhan kami dan istiqamah dengan amalan yang dia buat. Kemudian dia mati. Dan di antara ganjaran yang disebut, malaikat rahmat akan berpusu-pusu datang kepada kita untuk pujuk. Dia akan pujuk. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzan. Dia datang kepada kita tak mana kita duduk dalam sakaratul maut tu, tak tahu nak pergi syurga neraka. Kita akan hura fatanah waktu tu. Allahu Akbar. Syurga ke masuk neraka dengan amalan aku buat ni tak tahu. Waktu itu malaikat rahmat datang kepada kita, dia bagi tahu kamu jangan takut, jangan bersedih. Wa abshiru bil allati kuntum tu'adun. Allah sediakan syurga buat kamu. Waktu itu kita akan rasa tenang. Kita akan rasa tenang kerana telah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu kita perbanyakkan dalam doa kita ini supaya kita tidak mati dalam keadaan istiqamah melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Persisten di atas jalan ketaatan kepada Allah dan dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu Subhanahu Wa Taala. Baik, terima kasih kepada semua yang hadir live pada malam ini. Kalau ikutkan Ustaz, kalau anda tengok dalam live ni ramai LMP Ustaz. Ada yang katakan LMP menguasai dunia, Aisam, Afnan dan sebagainya. Ramailah kalau kita tengok. Sehingga hari ini memang LMP memang padu lah orang kata. Terima kasih kepada semua. Ustaz Daniel, semua yang hadir live pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz sebab sudi luangkan masa bersama SPMM. Dan mohon maaf Ustaz, anda mewakili daripada SPM jika ada kekurangan, dan mohon kepada semua audien jika ada kekurangan, masalah jika dan sebagainya. Harapan supaya kita dapat seperti mana Ustaz sebut tadi, supaya kita istiqamah sehingga ayat-ayat. Maksudnya jangan kun rabbaniyan wala takun rabbaniyan. Jangan kun rabbaniyan. Jadikanlah hamba kepada Tuhan, jangan jadi hamba kepada Ramadan. Maksudnya kita jangan ibadah pada bulan Ramadan saja, tapi kita beribadah berterusanlah sampai ayat kita. Dan terima kasih banyak-banyak Ustaz. Mohon maaf Ustaz silap. Semua kita bertemu lagi. InsyaAllah nanti kami boleh jemput Ustaz lagi. Untuk ada live lain lah. Jadi itu saja. Dan pesanan terakhir daripada saya, InsyaAllah sebelum kita tidur, kita bolehlah kita amalkan ataupun kita baca surah Al-Mulk supaya kita selamat daripada pertama, kita tahu fadilat surah Al-Mulk ni daripada azab kubur. InsyaAllah. Terima kasih kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua. Jumpa lagi Ustaz, insyaAllah.
InsyaAllah. Izinillah. Ustaz, nanti Ustaz share live ni supaya diorang nak tengok. Ustaz share live. Okey. Ustaz share. Okey, supaya nanti diorang nak tengok. Okey Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Okay, Alhamdulillah, insyaAllah mudah-mudahan malam ini apa yang kita lakukan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sebelum kita tutup, kita sama-sama berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah permudahkan urusan hati kita ini, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ya Allah, berikan ilmu yang bermanfaat buat diri kami ini, ya Allah. Wa rizqan thayyiba, berikanlah rezeki yang baik untuk diri kami ini, ya Allah. Wa amalan mutaqabbala, terimakanlah segala amalan yang kami buat pada malam ini, ya Allah. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'tana, ya Allah, kami menyerahkan apa yang kami baca pada malam ini kepadamu, ya Allah. Wa ma hafizna, apa yang kami hafal pada malam ini kepadamu, ya Allah. Wa ma fahimna, apa yang kami faham pada malam ini kepadamu, ya Allah. Faruddahu ilaina inda hajatina ilaih, engkau kembalikanlah ilmu itu kepada kami di saat kami memerlukannya, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir, sedang engkau maha berkuasa di atas segala sesuatu, ya Allah. Allahumma kshif anna al-bala wal waba wal fahsya ma la yakshifu ahadun ghairuk. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lakukan doa ni. Atau ditanya? Nantilah.